Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kuliah pada ini kita akan belajar berkenaan kaedah bagaimana kita hendak mensintesis trend dan corak literature. Bila kita menulis, kita akan ada banyak literature yang kita baca. So persoalannya bagaimana kita hendak organize literature yang banyak tu, maklumat yang banyak kita baca tu dan poin-poin penting yang banyak yang kita hendak masukkan tu, bagaimana kita macam nak mensintesis susun dia supaya kita boleh identify dia punya trend dengan corak dia, pattern dia. Kenapa kita kena identify trend corak dia? Supaya kita boleh masukkan uh, apa yang kita detect, apa yang kita kena pasti tu, trend dan corak literature tu menjadi satu penulisan kita sendiri, versi kita sendiri, dan kita boleh bagi perspektif kita sendiri dalam penulisan kita tu. Dan kat situlah elemen yang kebanyakan pembaca ingin kena pastilah kan. Yang pembaca kena pasti apa kita punya pendirian, apa kita punya perspektif terhadap topik ataupun poin-poin yang kita kupas dalam penulisan kita tu. Dekat sini kalau ada penulis ataupun dalam kalangan korang berjaya buat benda-benda gini kan, dapat bagi tahu benda gini, bagi saya itu adalah satu markah yang bonus. Saya akan bagi markah banyak lah untuk tu, sebab saya tahu anda boleh actually berusaha untuk dapatkan that point kan, dapatkan that point of perspective tu kan, macam mana nak identify corak dan trend literature tu kan. Okay, sebelum kita pergi ke dalam, let's ponder this statement. Macam let's reflect lah, kita refleksi diri sikit kan. Bila kita buat nulis ni, you should recognize that it's always almost unacceptable in writing a literature review to present only a series of annotations of research studies. Maknanya tak boleh accept, kita tak boleh terima kalau kita menulis, kita hanya melaporkan apa saja yang orang tulis, apa yang tulis. Dia seolah kita macam bincang cerita setiap pokok yang individu kan. Pokok ni macam ni, pokok yang macam ni, pokok macam ni. Sedangkan analoginya sepatutnya bila masuk ke presentasi kita nak mereka kan membentuk satu hutan baru di mana hutan tu adalah unik dan kita bina dia berdasarkan gunakan pokok-pokok je, jenis-jenis banyak kita gunakan ni. Macam mana kita susun pokok-pokok lah hutan baru tu menjadi satu pokok yang supaya ia menjadi sebuah hutan yang orang kata cantik kan, sedap, senang mata memandang. So macam itulah samanya analogi tersebut dengan cara bagaimana kita menulis literature, bagaimana kita bertimbangkan bagaimana setiap piece tu berkait antara satu sama lain bila kita prepare kita punya inilah topik outline, rangka penulisan kita tu kan. Okay, macam mana pertamanya bila kita identify pattern corak literature ni, kita kena adalah dalam kepala kita kan, kita dalam minda kita kena bina macam peta minda kita sikit, macam mana kita punya penulisan ni, rupa dia macam mana secara kasarnya kan. Dekat permulaan ni kita cakap pasal apa, lepas habis sesi permulaan, dekat habis bahagian permulaan tu kita nak masuk point tu macam mana kita nak masuk, dan dalam main body tu apa point yang kita nak bincang, dan dari main point body tu macam mana kita nak masukkan bahagian penutup, dan kat penutup tu macam mana kita nak tutup dia supaya ia meninggalkan kesan yang mendalam kepada pembaca kan, kesan yang positif kepada pembaca. So seperti esei yang lain kan, kita perlu establish kita punya tesis. Kita selalu sebut tesis. Tapi apa sebenarnya makna tesis ni? Tesis ni adalah macam line of argumentation. Line argument kita. Kita nak cakap apa kan? Apakah pokok pangkal penceritaan penulisan kita tu? Itu adalah bahasa mudah bagi nak mendefinisikan ataupun menceritakan apa itu tesis kan. Dan tesis ni boleh nyatakanlah bentuk penekanan ataupun satu bentuk contention dalam bahasa Melayu ni, macam bentuk perbahasan ataupun cadangan kan. So
Sebab tu dari situ, dari tesis yang kita nyatakan tu, dari situlah kita create naratif penceritaan untuk mengembangkan lagi tesis, untuk mengukuhkan lagi tesis, ataupun untuk menyokong apa yang kita nyatakan tesis tu dalam satu bentuk perkembangan atau bentuk poin-poin yang dapat menyokong dengan kuat, dengan kukuh topik yang kita hendak sampaikan, pendirian yang kita hendak sampaikan berdasarkan topik itu ataupun perspektif yang kita ada terhadap topik itu kepada pembaca, kan. So that narrative tu mestilah satu perkara yang penting dan boleh dijustifikasikan. Maksudnya di sini justifikasikan ni di sini ada sebab-sebab, ada support dia kenapa kita kata poin-poin kita, pendirian kita macam ni. Dan penting tu sebab-sebab tu adalah cukup signifikan untuk kita bincang dan kupas dengan mendalam, dengan kritikal. Bukan satu sebab yang superficial, maksud sebab dia macam tak mendalam, sebab dia atas permukaan je, kita tak actually explore benda tu dengan mendalam lah, dengan deeper lah, benda tu kan. So bila kita boleh create thesis dan kita create satu bentuk naratif ni, bermaksud kita telah pun membentuk satu judgement lah kan, tentang topik berdasarkan hasil analisis atau sintesis kita terhadap semua bahan baca, semua bahan rujukan yang kita nak masuk dalam pembacaan kita ni kan, dalam penulisan kita ni. So topik online ni sepatutnya bila kita buat, dia macam roadmap penulisan kita kan. So ini adalah contoh topik online. So saya pernah sebut berkenaan contoh tajuk bullying, membuli ni kan. So topik, kalau tesis kita nak cakap bagaimana tingkah laku membuli ni berubah di zaman digital ni kan. So pengenalan dia, kita bagi tahu dulu apa itu topik, kita introduce lah topik cyberbullying ni kan. Dan kita pun sebut beberapa real life punya examples kan. Ingat macam saya selalu sebut, bila saya tengok penulisan semua, kita kena support semua ni dengan rujukan. Bukan kita main sebut-sebut poin kita sendiri tanpa sebarang asas, sebarang asas literature, support pada literature. Okey, dan kemudian kita nampak introduction ni, kita masuk definisi of terms tu kan. Kita pun nampak bagaimana dia buat benda tu dari critical, kita membezakan definisi membuli secara traditional dan cyberbullying ni kan, macam mana. And then kita pun nyatakan apa tu definisi ahli scholar berkenaan cyberbullying kan. Mesti akan ada banyak scholars yang bagi definisi masing-masing terhadap cyberbullying tu. Dari situ kita boleh tengok juga aspek persamaan dan perbezaan dari aspek cyberbullying je kan. And then kita pun describe different forms and types cyberbullying kan. Di sini bahagian definisi je, jenis kategori cyberbullying, definisi cyberbullying kan. Apa nama beza antara traditional bullying dan cyberbullying. So dekat sini nampak 3 komponen yang berbeza dalam bahagian nak cakap pasal definisi saja. And then baru kita pergi ke arah review of previous research dalam kadar cyberbullying. Kita bagi statistik menunjukkan bahawa ini memang betul-betul berlaku. Lepas tu kita bagi konteks cyberbullying dekat peringkat konteks berbeza-beza ini kan. Ada banyak dekat middle school, high school kan, dekat college population, dekat workplace kan. And then baru dimasuk dekat macam mana mangsa cyberbullying ni terkesan, macam mana mereka ni kena kan, apa kesan terhadap mereka ni kan, dari segi emosinya, dari segi tingkah lakunya, dari segi klinikal, simptom klinikal, dari segi tingkah laku membunuh dirinya dan lain-lain. Lepas tu bagaimana, lepas tu boleh masuk dekat macam mana victim ni boleh cope kan, boleh nak memulihkan diri daripada trauma cyberbullying ni kan. And then apa strategi dia, and then baru dia masuk okay, ni fokus on college population apa. Okay, yang bagi ni tak perlulah, tapi bagi untuk dalam konteks kursus ni untuk korang macam boleh fokus sampai dekat how victims cope after being cyberbullied. Mungkin after tu boleh masuk conclusion. So nampak tak cantik dia punya flow tu, make sense. Dia nampak kohesif, ada kesinambungan daripada different parts of the writing tu kan. Okay,
And then kita dah create topik online. Bila dah ada topik online, kita kena reorganize lah semua bahan bacaan kita itu ikut apa laluan topik online kita buat tu, kan? So sepatutnya kita by this time kita dah ada dah sumber apa hard copy dan soft copy, kan? So bagaimana kita nak susun ikut argument kat online yang kita dah bina tadi tu, kan? So and then bila kita dah susun, masa itulah kita outline the differences dalam kandungan dalam study yang kita rujuk tu. Sebab mungkin ada bahan bacaan kita tak ambil kira pun faktor-faktor yang mungkin disebut dalam kajian tersebut dalam penulisan kita. And then berdasarkan perbezaan tersebut, kita mungkin kena consider sama ada possible tak kita nak kumpul artikel itu subtopik yang mungkin kita tambah subtopik dalam topik online kita tu, kan. Mungkin kita tambah lagi topik ke, atau kita buang topik, atau kita tambah baik ke tajuk heading subtopik tu ke, kan. And then sebagai contoh sorotan literature yang sebagai contoh ni kan adalah lebih kepada taksonomi bullying behaviours. Ada dua perbezaan antara direct dengan indirect bullying, kan. So dekat sini ataupun tadi kan cyberbullying and traditional bullying, kan. Dekat sini kita pun boleh bincang bagaimana scholars mendefinisikan traditional bullying dengan cyberbullying sebagai contoh, ataupun direct bullying dengan indirect bullying, kan. Maksud bagaimana dia berbeza dan bagaimana apa titik persamaan dia, apa titik perbezaan dia, kan, dalam konteks traditional bullying dengan cyberbullying. Dan ni bagi sebagai contoh, kan, bila kita nak macam nak buat satu topik lebih detail lagi, macam dalam definition ni, bila kita tengok dalam definition ni, kan, dia bagi kat sini, kan, British literature and sebelum college ni, okay, dia cuma bagi dekat sini definition of terms, kan, dia bezakan definisi traditional bullying, cyberbullying. Dia tulis macam ni je, kan. Tapi mungkin kita boleh buat digi detail dan kita masukkan lagi. Kalau traditional bullying macam mana, ni contoh-contoh dia. Kalau cyberbullying yang macam mana, kan. So ni contoh-contoh dia. So kita boleh buat detail lagi setelah bila kita susun bahan bacaan kita boleh nampak lagi apa yang kurang dan online kita tambah baik lagi, kan. Kita murnikan lagi. So and also kita juga selain daripada nak tambah baik topik content tu, kan, topik online dengan topik content lah, kan. So kita tengok juga, kita boleh macam tengok dari perspektif dapatan kajian dengan kajian ni macam mana, berbeza tak in terms of dapatan mereka, kan. And then dalam bila kita nak describe kadar bullying ni, kan, for each setiap population macam high school, middle school dengan college, kan. Tengok macam mana report dapatan tu berbeza, kan, dalam konteks yang berbeza. Mungkin kita boleh tengok dari perspektif tersebut. Ni macam contoh saya bagi sebelum ni, just nak bagi idea lah, mungkin korang boleh terapkan dan masukkan ataupun integratekan dalam penulisan masing-masing. So bila kita bincang pasal perbezaan ni, mana kita kena bagi tahu jugalah, kena inform kita punya reader dengan memberikan maklumat yang relevan berkenaan konteks kajian tersebut, supaya jangan bagi tahu mengejut gitu je. At least kita kena macam bagi sikit intro, terangkan sikit, okey, kajian ni berkenaan apa, baru kita cakap okey, bagaimana dapatan dan 2, 3, 4 kajian ni adalah berbeza. Baru kita faham kajian ni buat pasal ni dan dia tanya respon dia macam ni dan dia berbeza dari segi macam ni. So macam itulah. Okey. So and then kadang-kadang ini nota yang kita boleh tulis sendiri, kan, macam mana beza segi result, kan. Macam adakah first 3 artikel pertama yang lebih lama ni and yang last one ni mana yang current and mana yang lama, adakah berbeza dari segi dapatan kajian yang latest dengan dapatan kajian yang dulu, kan. Adakah yang the first 3 kajian yang lama ni is metodologi yang berbeza dalam bila collect data ni, kan. So dari segi situ kita boleh macam berbincang kupas sikit bagaimana ini berbeza. Mungkin dengan metodologi ataupun konteks ataupun timeline yang berbeza, dia memberikan dapatan yang berbeza. Apabila kita kenal pasti perbezaan macam ni, dia akan highlight lah important issues untuk kita discuss bila kita menulis berkenaan sorotan literature kita. So kadang-kadang setiap each topic heading ni, kan, kita kena tengok juga apa jurang gaps yang ada ataupun area yang diperlukan untuk kita buat lebih banyak kajian. Saya expect di peringkat anda semua, anda boleh identify jurang ni, tapi bagi siapa yang boleh dapat identify jurang ni, baguslah.
kan. Sepatutnya jurang ni hanya boleh kena pasti bila dengan kita baca latest ataupun current article, kan. Dekat situ kadang-kadang dia akan bagi tahu future direction, kan, implication. Kat situ kita beritahu apa yang kurang. Kadang dia bagi tahu kat area kat situ, ataupun dia bagi tahu dekat bahagian intro, dia bagi tahu justifikasi kenapa dia tulis artikel tu, kenapa dia buat kajian tu. Dia akan bagi tahu kerana ada lack of study buat pasal ni. Adapun study ni lah penting kerana isu-isu ni. Benda gitu kan, kita identify lah gap dari segi tu kan. Dari segi kat ujung intro kadang-kadang dia bagi tahu sebab dia nak bagi premis ataupun platform yang kukuh kenapa dia buat kajian ataupun tulis pasal topik tu at the first place. Kat situ tempat dia, dan tempat lain adalah kat hujung artikel, di bahagian macam future direction ke, future implication ke, kan. Kita tengok situ apa dia minta. So dia akan kata kat situ, dekat situ biasanya dia akan nyatakan jurang. Tapi penting anda rujuk yang paper yang latest lah. Kalau anda rujuk paper yang 10 15 tahun ke lepas, mungkin benda tu sudah pun tak relevan pada masa kini, kan. Okey, kita juga plan juga untuk describe relevant teori. Bila kita buat online tu kan, kita kena fikir dah, okey, teori apa kita nak bincang. Kalau ada banyak teori kan, contoh kita jumpa 10-15 teori berbeza, so adakah kita perlu bincangkan ke 10, semua 10 ke 15 teori tersebut, ataupun kita kena macam limit to 3 to 4 significant theories only, kan, rather than masukkan semua. So bergantung kepada jumlah perkataan, panjang artikel yang anda tulis tu. Semua tu bergantung lah, benda ni mempengaruhi. Dan bergantung kepada fokus dan konteks penulisan anda tu. Kalau anda fokus kat teori tu, dia relevan dengan konteks anda kaji tu, mungkin anda kena masukkan teori tersebut. So tu kita tu bergantung kepada orang kata budi bicara dan kebijaksanaan penulis dalam nak shortlist teori apa yang penting yang harus dimasukkan, dikupas dalam penulisan anda tu. Dan kita juga kena ada plan juga untuk summarize from time to time dalam sepanjang penulisan kita tu, kan. Macam ni kalau kita tengok, is helpful to summarize. Kalau kita buat inference sikit, kita buat generalisasi sikit atau kesimpulan yang kita boleh dapat daripada hasil sorotan literature kita, kan, di beberapa peringkat, kan. Kalau terutamanya penulisan tu kalau melibatkan long and complex topic literature review tu, kan. So bila kita buat summary ni, dia membantu pembaca untuk actually memahami hala tuju penulis tu, apa hala tuju ataupun pendirian ataupun perspektif penulis tu pegang, dan dia macam menjemput lah pembaca untuk actually untuk berhenti sejenak, fikir kejap, and then hadam material yang kompleks dan panjang, yang difficult to understand ni. So bila kita ada summary tu, kita boleh baca, kita fikir, kita hadam sekejap, kan. So benda tu adalah benda yang bagus lah, sebab kadang bila kita tulis pasal berkenaan kompleks, kan, kadang-kadang pembaca susah nak faham, dia baca terus kat bahagian summary, dia boleh dapat terus the gist of the pendirian and perspektif dan apa yang dah cuba tulis tu. And then it's usually appropriate to start the last section of a long review with summary of the main points already covered. Biasanya ni adalah standard. Saya yakin semua tahu, maklum akan ni. Bila kita nak tutup, kan, ada lebih kurang 1-2 paragraph last, kita summarize apa yang kita tulis. Kita summarize balik, kita reflect balik, kan. Ini menunjukkan kepada readers apa yang writer views yang major point penting of the review, and set the stage for perbincangan of the writer's conclusion and any implications that may be drawn. Apa kesimpulan writer dan apa implikasi yang boleh kita ambil daripada perspektif yang dari penulisan penulis hasilkan tu, kan. So bila kita dah buat summary tu, kita kena present lah kita punya kesimpulan dan implikasi kita. Kita kena note, kita take note yang conclusion ni adalah satu kenyataan yang menekankan tentang the current or the present state, keadaan knowledge, current knowledge on a certain topic yang kita tulis tu, kan. Apa the current state, apa the current kedudukan terkini berkenaan tahap pengetahuan atau ilmu pengetahuan tentang satu topik yang terkini, kan. So kita tak boleh kata conclusion has proved that. Biasanya cara yang persamaan adalah kita kata macam tulis macam ni.
it is safe to conclude kan, ataupun kita boleh kata there is strong evidence that the evidence nampaknya sangat banyak bukti dibuktikan, terdapat banyak yang boleh support conclusion apa benda gitulah. So bukan kita kata it proves that macam seolah benda tu satu kenyataan fakta. Kita hanya boleh buat conclusion. Kalau kita nak to be safe, kita nak ambil pendirian yang selamat, better kita just cakap ia menunjukkan hasil rujukan daripada literature menunjukkan memberi indikator bahawa macam tu lebih kurang kan. Okay, so biasanya, dan itu conclusion. Ini implication. Implication biasanya adalah satu kenyataan apa yang individu dan organisasi patut buat setelah dia baca, dia terdedah kepada penulisan yang dia proses, dia proses, dan apa implikasi dia kepada pembaca ataupun pemandang organisasi yang baca penulisan tersebut kan. Sepatutnya penulis tu akan buat cadangan lah apa yang next action, apa langkah seterusnya, apa tindakan seterusnya yang patut diambil based on the penulisan yang dihasilkan tu kan. Supaya benda ni dia membantu penulis ataupun organisasi untuk melakukan tindakan sepatutnya bagi menambah baik keadaan yang kita ataupun isu-isu yang kita utarakan dalam penulisan kita tu kan. Dari situlah kita nampak, dari situ kita kata kita contribute to the body of knowledge. Kita menyumbang kepada korpus ilmu pengetahuan. Sebab kat situ sebab kita membantu ahli-ahli lain ataupun ahli akademik lain, pelajar lain kan, orang yang berminat tentang berkenaan topik tersebut untuk melakukan perubahan yang lebih positif. Walaupun sedikit, dia still ada penambahbaikan tu berdasarkan cadangan implikasi yang telah diberi kan. Sebab itulah biasanya kalau ada tajuk implikasi kat ujung artikel tu, itu adalah satu perkara yang saya anggap positif lah dalam penulisan masing-masing. Okay, setakat itu sahaja kuliah kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi mendengar kuliah pada hari ini. Sehingga kita jumpa lagi dalam kuliah pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.